Pada hari itu, apabila guru wanita berambut perang itu menuding ke arah saya dan berkata, "Awak orang Asia Tenggara," saya telah bersumpah di dalam hati bahwa saya akan membuat seluruh dunia tahu betapa hebatnya potensi rakyat Malaysia. Nama saya Nurul, berumur 17 tahun, berasal dari Malaysia, negara yang indah dan harmoni ini. Apabila saya melangkah masuk ke Westfield College, sebuah institusi paling terkemuka di pantai timur Amerika, saya tidak menyangka apa yang menanti saya bukanlah cabaran akademik, tetapi sebuah peperangan maruah. Biar saya ceritakan satu rahasia kepada Anda dahulu. Saya telah tamat pengajian dari salah sebuah universiti terkemuka di Malaysia sejak berumur 13 tahun. Ya, Universiti Malaya, yang telah melahirkan ramai pakar teknologi terulung. Saya juga pernah menjuarai program Jenius Cilik RTMA, menggemparkan seluruh Malaysia. Fakulti Sains University Harvard telah pun menghantar surat tawaran awal kepada saya. Tetapi saya mempunyai rahasia yang lebih besar. Saya tidak mahu lagi menjadi seorang gadis jenius. Semasa di Malaysia, liputan media membuatkan saya sesak nafas. Wartawan mengelilingi saya, bertanya apa yang saya mahu lakukan pada masa hadapan. Apa yang sebenarnya saya mahu katakan ialah, saya hanya mahu hidup dengan tenang, menjadi diri sendiri. Tetapi gelaran cahaya Malaysia telah menentukan segala-galanya untuk saya. Oleh itu, saya memilih untuk datang ke Amerika, untuk memulakan hidup baru dengan identiti baru. Harvard meminta saya untuk menyesuaikan diri di Westfield selama 6 bulan terlebih dahulu. Saya pikir ini akan menjadi tempo yang aman. Saya silap. Sambil duduk di dalam kereta Uber, saya memandang keluar tingkap, melihat pemandangan asing di New Jersey. Pemandunya seorang lelaki Afro-Amerika yang ramah. Dia memandang saya melalui cermin pandang belakang dan berkata, "Hari pertama di sekolah, teruja tak, cik adik?" Saya menjawab dengan bahasa Inggris berlohat, "Amerika yang standar? Oke saja. Terima kasih." Sebenarnya, saya tidak teruja langsung. Sejak kecil, saya boleh bertutur dalam 6 bahasa. Cina, Inggris, Jepun, Perancis, Spanyol, Jerman. Bahasa tidak pernah menjadi masalah. Masalah sebenarnya ialah kejahilan dan keangkuhan orang Amerika yang tidak saya jangkakan. Westfield terletak di atas sebidang tanah hijau yang luas, dengan bangunan-bangunan batu bata merah yang lama dan menawan, yuran pengajian tahunan sebanyak $60.000 Amerika. Hanya anak-anak dari keluarga terkaya di Amerika yang mampu belajar di sini. Ini adalah tapak semayan untuk Harvard dan Yale, tempat berkumpulnya golongan elit Amerika. Saya memakai seluar jeans biasa dan baju berhut semasa mendaftar di pejabat pentadbiran. Kaki tangan bercakap dengan saya dengan berhati-hati. Saya seorang pelajar pindahan yang sangat rahasia. Status istimewa yang menandakan ada kisah yang lebih besar di sebaliknya. Tetapi saya hanya mahu hidup tanpa menonjolkan diri selama 6 bulan ini. Semasa berjalan di koridor menuju ke kelas, saya melalui dewan yang dipenuhi dengan gambar-gambar alumni cemerlang. Nama-nama yang terukir dengan huruf tembaga itu semuanya adalah jenius terulung yang memasuki universiti-universiti terkemuka di Amerika. Saya pikir, tidak lama lagi, nama saya juga akan terpapar di situ. Subjek pertama ialah bahasa Inggris. Saya memilih untuk duduk di sudut paling belakang, berniat untuk tidak menarik perhatian. Di luar tingkap terdapat padang sukan yang luas, mengingatkan saya pada Universiti Malaya. Di sana juga sunyi, tetapi ia adalah kesunyian yang mesra. Kesunyian di sini terasa dingin. Rakan-rakan sekelas berbual dalam kumpulan kecil. Saya terdengar mereka bercakap tentang parti di sebuah rumah agam di Hamptons, pada hujung minggu lepas, bercakap tentang kapal layar dan jet pribadi ibu bapa mereka. Saya adalah satu-satunya orang Asia di dalam kelas. Beberapa orang gadis berambut perang memandang saya sesekali, kemudian berbisik, "Pelajar baru, nampak macam orang Asia. Orang Cina atau Korea agaknya? Nampak biasa-biasa saja." Saya tersenyum sinis dalam hati. Jika mereka tahu siapa saya, apa agaknya riak wajah mereka? Tetapi saya memutuskan untuk terus berasia. Saya membuka komputer riba saya, mula menulis diari dalam bahasa Cina. Hari pertama. Semuanya asing.
Tetapi saya akan buktikan potensi rakyat Malaysia. Ketika itu, pintu kelas terbuka. Seorang wanita berambut perang berusia dalam lingkungan 20-an masuk. Dia tinggi lampai, mata birunya mempunyai kilauan yang tajam, tag namanya tertera, Tracy Williams, guru bahasa Inggris baru. Tracy meliarkan pandangannya ke seluruh kelas. Apabila matanya berhenti pada saya secara nalurinya berasa tidak selesa. Pandangan seperti itu, saya sangat kenal. Pandangan yang penuh dengan prasangka, seolah-olah saya adalah spesimen yang perlu dikelaskan. Dia bangun, menulis namanya di papan hitam, dan mula memperkenalkan diri. Nama saya Tracy Williams. Saya graduan Fakulti Bahasa Inggris dari University Yale, dan melanjutkan pengajian dalam sastra Shakespeare di London. Nadanya penuh dengan kebanggaan, seolah-olah mengisytiharkan keunggulannya. Kelas ini mempunyai ramai pelajar yang cemerlang. Dia menyambung, saya tidak sabar untuk belajar bersama-sama dengan pemimpin masa depan Amerika. Kemudian, dia mula memanggil nama dan meminta pelajar memperkenalkan diri. Seorang demi seorang pelajar di barisan hadapan bangun, menonjolkan latar belakang keluarga mereka yang mewah. Saya Brian Roberts. Ayah saya seorang juru bank pelaburan di Wall Street. Saya Sarah Connor. Ibu saya seorang hakim mahkamah persekutuan. Saya Mickey Smith. Saya sedang bersedia untuk memohon ke Harvard Business School. Tracy memberikan pujian kepada setiap pelajar, seolah-olah mereka dilahirkan untuk menjadi lebih unggul. Tiba giliran gadis berambut perang di barisan hadapan yang asyik memandang saya, dia bangun dengan yakin. Saya Eliza Brown, ketua pelajar tahun ini, sedang bersedia untuk memohon kemasukan awal ke MIT. Cemerlang, Eliza, mata Tracy bersinar. Ia satu penghormatan untuk mengajar pelajar seperti kamu semua. Sesi pengenalan diri perlahan-lahan menghampiri saya. Jantung saya mula berdegup kencang. Apa yang patut saya katakan? Jika saya beritahu perkara sebenar, ia akan menarik terlalu banyak perhatian. Jika saya berbohong, ia bertentangan dengan prinsip saya. Graduan University Malaya pada usia 13 tahun, juara program Jenius Cilik RTM, semua ini tidak boleh disebut sama sekali. Akhirnya, tiba giliran saya. Mata Tracy merenung tajam ke arah saya. Pelajar ini, sila perkenalkan diri. Mata seluruh kelas tertumpu kepada saya. Saya perlahan-lahan bangun, merasakan lebih daripada 20 pasang mata memandang. Nama saya Nurul. Suara saya tenang dan jelas. Tracy mengerutkan dahinya. Nurul? Nama apa tuh? Dia sengaja menyebutnya dengan pelat Inggris, membuatkan nama saya kedengaran pelik. Nurul? Saya mengeja dengan sabar. Nurul. Tracy mengangkat bahu. Awak dari mana? Apa pekerjaan ibu bapak awak? Saya dari Malaysia. Ibu bapak saya kaki tangan pejabat biasa. Terdengar ketawa kecil di dalam kelas. Sudut mulut Tracy mengukir senyuman menghina. Malaysia? Adakah itu sebuah wilayah di Cina? Darah saya serta-merta mendidih. Orang Amerika yang jahil ini. Malaysia adalah negara demokrasi kami yang berdaulat, bukan sebahagian daripada sesiapapun. Tetapi saya memaksa diri saya untuk bertenang. Malaysia ialah sebuah negara merdeka. Oke, tak kisahlah. Tracy melambaikan tangannya, seolah-olah topik itu tidak penting. Selamat datang kepada pelajar Asia ini. Walaupun pelajar Asia jarang ditemui di sekolah ini, nadanya penuh dengan pengasingan. Saya dengar orang Asia selalunya pandai matematik, Tracy menyambung. Tapi bagaimana dengan bahasa Inggris? Bolehkah awak mengikuti pelajaran saya? Karena ini bukan sekadar kursus SL biasa. S-les, English as a Second Language. Dia secara tersirat mengatakan bahwa bahasa Inggris saya adalah kelas kedua. Seluruh kelas menyaksikan penghinaan ini. Ada yang menahan ketawa. Ada yang kelihatan seperti sedang menunggu reaksi saya. Saya menarik nafas dalam-dalam. Dalam hati, saya terdengar suara ibu saya, Nurul, kita mesti merendah diri, tetapi jangan sekali-kali biarkan sesiapa memijak maruah kita sebagai rakyat Malaysia. Saya rasa tiada masalah.
Saya menjawab dengan tenang. Tetapi sebutan bahasa Inggris saya yang sempurna, dengan logat Amerika Standar, membuatkan Tracy tergamam seketika. Dia jelas tidak menyangka bahasa Inggris. Saya begitu fasih. Tetapi tidak lama kemudian, dia kembali bersikap angkuh. Fasih berbahasa Inggris itu satu hal, tetapi kursus saya menuntut lebih daripada sekadar kemahiran bahasa. Kita perlu memahami intipati sastra Barat secara mendalam, yang memerlukan latar belakang budaya yang mendalam, bukan sekadar menghafal beberapa perkataan untuk lulus. Saya menggenggam penumbuk. Apa yang wanita ini coba katakan? Mengatakan bahwa orang Malaysia tidak mempunyai budaya? Mengatakan bahwa kami tidak layak untuk memahami sastra Barat yang mendalam? Pelajaran bermula. Tracy mula menerangkan Hamlet karya Shakespeare. Penerangannya penuh dengan sindiran. Untuk memahami konflik dalaman putera Hamlet, seseorang memerlukan pemahaman yang mendalam tentang budaya Barat. Kedalaman psikologi seperti ini mungkin sukar bagi sesetengah pelajar dari latar belakang budaya yang berbeza. Matanya menjeling ke arah saya sesekali. Maksudnya sangat jelas. Saya duduk diam. Di luar kelihatan tenang, tetapi di dalam, saya bergelora seperti gunung berapi. Sebenarnya, saya telah membaca semua karya Shakespeare pada usia 10 tahun, dalam bahasa Inggris asal. Pemahaman saya tentang Hamlet mungkin 100 kali lebih mendalam daripada wanita yang cetek ini, tetapi saya memilih untuk berdiam diri. Masanya belum tiba. Apabila pelajaran tamat, Tracy memberikan kerja rumah. Atapari minggu depan, hantar esai 3 muka surat yang menganalisis psikologi Hamlet. Ingat, standar saya tinggi. Bukan sekadar tulis apa-apa untuk lulus. Matanya mengimbas saya sekali lagi, terutamanya sesetengah pelajar yang perlu menyesuaikan diri. Rakan-rakan sekelas mula mengemas barang dan keluar. Eliza Brown datang kepada saya, dengan senyuman mesra yang palsu. Hai, Nurul. Selamat datang ke Westfield Academy. Dia sengaja salah menyebut nama saya seperti yang Tracy lakukan tadi. Nama saya Nurul, saya membetulkannya. Nurul, dia mengangkat bahu. Sebelum ini, awak belajar di sekolah mana di Malaysia? Keputusan awak macam mana? Soalannya penuh dengan niat untuk menyiasat latar belakang saya. Sekolah biasa sahaja. Keputusan pun oke, saya menjawab ringkas. Eliza jelas tidak berpuas hati dengan jawaban itu. Awak minat matematik dan sains? Saya sedang bersedia untuk masuk ke MIT. Tempat itu mungkin lebih sesuai untuk pelajar Asia. Kata-katanya penuh dengan nada keunggulan. Seolah-olah berkata, orang Asia seperti kamu hanya sesuai untuk sains dan kejuruteraan. Sastra dan seni bukan bidang kamu. Saya hanya tersenyum dan mengangguk, tidak berkata banyak. Tetapi dalam hati, saya sudah mula merancang. Waktu makan tengah hari, saya duduk di satu sudut di kafeteria. Saya mengeluarkan bekas makanan yang ibu sediakan sendiri seawal subuh. Nasi goreng kampung dengan telur mata. Ini adalah kasih sayang ibu dari Malaysia, kehangatan tanah air saya. Sebaik sahaja saya membuka bekas makanan, beberapa orang pelajar terhidu baunya dan mengerutkan dahi. Ya Tuhan, bau apa tuh? Busuknya. Macam makanan basi. Kenapa tak makan makanan biasa? Inilah sebabnya saya benci makan dengan orang Asia. Tangan saya terhenti di udara. Makanan ini, ibu bangun pukul 4 pagi untuk menyediakannya. Setiap butir nasi penuh dengan kasih sayangnya. Setiap suapan adalah rasa kampung halaman. Tetapi orang Amerika yang jahil ini mengatakan ia busuk. Saya perlahan-lahan meletakkan sudu saya. Saya melihat sekeliling. Pelajar-pelajar di kafeteria sedang makan hamburger dan kentang goreng yang sama, minum minuman berkarbonat yang tinggi gula. Mereka pikir itulah makanan biasa. Saya teringat kata-kata nenek saya, Nurul, masakan Malaysia adalah masakan yang paling mesra di dunia, karena setiap hidangan ada cerita, ada kasih sayang. Saya mengambil semula sudu saya, perlahan-lahan menikmati kasih sayang ibu saya, suap demi suap. Biarlah orang-orang jahil itu berkata apa sahaja. Saya bangga dengan budaya saya,
Tetapi jauh di dalam hati saya, satu suara menjadi semakin jelas. Suatu hari nanti, saya akan membuat orang-orang ini tahu betapa hebatnya rakyat Malaysia. Selepas makan, saya pergi ke perpustakaan. Di sana lebih tenang. Sekurang-kurangnya saya boleh fokus untuk bersedia bagi kelas matematik yang akan datang. Kelas matematik pada sebelah petang akan bermula. Saya tidak tahu bahwa kelas ini akan menjadi peluang pertama saya untuk menunjukkan kebolehan saya di Westfield. Dan kali pertama orang Amerika ini akan menyaksikan apa yang dipanggil cahaya Malaysia. Saya melangkah masuk ke kelas matematik. Dalam hati, saya sudah ada rancangan. Sudah tiba masanya untuk mereka melihat potensi rakyat Malaysia. Guru matematik, Encik Thompson, seorang lelaki kulit putih berusia dalam lingkungan 50-an, rambutnya putih. Memakai cermin mata berbingkai emas. Dia kelihatan sedikit lebih ramah daripada Tracy, tetapi apabila matanya memandang saya masih dapat mengesan pandangan yang biasa, penuh dengan keraguan. Hari ini kita akan mengulang kaji kalkulus. Encik Thompson menulis satu fungsi yang rumit di papan hitam. Siapa boleh beritahu saya, apakah head bagi fungsi ini? Kelas menjadi senyap. Ini memang soalan yang sukar. Tetapi bagi saya, ia semudah aritmetik asas. Saya telah belajar sendiri kalkulus sehingga tamat pada usia 10 tahun. Beberapa orang pelajar mengerutkan dahi, membuat pengiraan. Eliza juga sedang mengira dengan tekun di atas kertas contengnya. Inilah golongan elit Westfield. Saya duduk di barisan belakang. Dalam kepala saya, sudah ada 3 cara penyelesaian, tetapi saya tidak mengangkat tangan. Masanya belum tiba untuk menonjol. Encik Thompson menunggu beberapa menit. Melihat tiada siapa yang menjawab, dia mengeluh. Nampaknya ini terlalu sukar untuk kamu semua. Biar saya tunjukkan. Jawabannya ialah 1,2. Satu suara yang jelas kedengaran. Itu suara saya. Seluruh kelas menoleh ke arah saya, termasuk Encik Thompson. Dia berkelip. Apa kamu kata? Saya bangun dan mengulangi dengan tenang. Head bagi fungsi ini, apabila X menghampiri infinity, ialah 1,2. Encik Thompson cepat-cepat menyimak pengiraannya di papan hitam. Selepas selesai mengira, pandangannya terhadap saya berubah sama sekali. Betul. Bagaimana kamu mengiranya? Ada 3 cara. Saya berjalan ke papan hitam. Saya akan tunjukkan cara yang paling mudah. Saya mengambil kapur, mula menulis di papan hitam. Simbol-simbol matematik muncul dengan lancar di bawah tangan saya. Setiap langkah pembuktian jelas dan tepat. Kelas menjadi sunyi sepi. Semua pelajar terbeliak mata melihat proses pengiraan saya. Pertama, kita bahagikan kedua-dua pengangka dan penyebut dengan kuasa tertinggi X. Saya menerangkan setiap langkah dalam bahasa Inggris yang fasih, tata bahasa yang betul, istilah teknikal yang lengkap. Selepas menyelesaikan masalah itu, saya meletakkan kapur. Ada 2 cara lagi. Mahu saya terangkan? Rahang Encik Thompson hampir jatuh. Tidak perlu. Cemerlang. Saya hendak kembali ke tempat duduk saya. Encik Thompson berkata lagi, tunggu. Memandangkan kamu begitu hebat, boleh tolong selesaikan satu lagi masalah untuk kami? Dia menulis satu persamaan pembezaan yang lebih kompleks di papan hitam. Ini adalah kandungan tahun kedua university, sepatutnya sukar untuk pelajar sekolah menengah. Saya melihat sekilas, tersenyum sinis dalam hati. Masih mahu menguji saya? Saya kembali ke papan hitam. Kali ini, kelajuan saya menyelesaikan masalah lebih pantas. Tidak sampai 5 menit, jawaban yang lengkap terpapar di papan hitam. Kesunyian di dalam kelas menjadi aneh. Muka Eliza pucat. Kehebatan matematiknya yang dibanggakan menjadi bahan jenaka di hadapan saya. Pelajar-pelajar lain berbisik. Bagaimana dia melakukannya? Soalan-soalan ini saya lihat pun tak faham. Betulkah dia hanya pelajar pindahan? Tetapi apa yang paling saya dengar adalah bisikan yang penuh permusuhan. Orang Asia memang pandai matematik sahaja. Selain mengira, apalagi yang mereka boleh buat? Ulat buku yang hanya tahu belajar. Saya menggenggam penumbuk.
Ulat buku? Jika mereka tahu saya menguasai 6 bahasa, tahu kebolehan saya dalam sastera, sejarah, falsafah, apa yang akan mereka katakan? Tetapi yang lebih membuatkan saya marah ialah nada mereka, seolah-olah matematik adalah perkara remeh, seolah-olah kebolehan saya adalah satu kekurangan. Selepas kelas, semasa saya mengemas beg, Eliza datang. Riak wajahnya sangat kompleks, ada cemburu, keengganan untuk mengaku kalah, dan juga ketakutan akan ancaman. Nurul, dia coba beramah mesra. Awak betul-betul tak pernah dapat latihan matematik khas? Tak pernah. Saya menjawab jujur. Habis tu kenapa awak? Dia tidak dapat menyambung. Saya melihat wajahnya yang keliru, mahu berkata sesuatu tetapi menahannya. Mahu beritahunya saya graduan Universiti Malaya pada usia 13 tahun. Mahu beritahunya saya telah diterima masuk ke Harvard, masanya belum tiba. Mungkin karena pendidikan di Malaysia lebih mementingkan matematik, saya berkata perlahan. Riak wajah Eliza menjadi lebih kompleks. Dia sentiasa menjadi genius matematik di sekolah, bakal pelajar MIT. Tiba-tiba, seorang pelajar pindahan Asia yang tidak dikenali dengan mudah mengatasinya. Ini satu tamparan hebat kepada kebanggaannya. Semasa meninggalkan kelas, saya terdengar dia berkata kepada rakan-rakannya, mesti ada sesuatu yang tak kena. Pelajar Malaysia biasa tak mungkin mempunyai tahap seperti ini. Latar belakangnya pasti ada masalah. Kita patut siasat asal-usulnya. Saya tersenyum sinis dalam hati. Siasatlah. Siasatlah sepuasnya. Apa yang kamu akan siasat? Hanyalah apa yang saya mahu kamu lihat. Tetapi ujian sebenar masih di hadapan. Keesokan harinya, dalam kelas bahasa Inggris, riak wajah Tracy kelihatan lebih muram daripada semalam. Dia jelas telah mendengar tentang kehebatan saya dalam kelas matematik. Ini membuatkannya lebih tidak berpuas hati. Hari ini kita akan bincangkan Hamlet. Dia memulakan pelajaran. Ini memerlukan pemahaman budaya yang mendalam, bukan sekadar kebolehan mengira. Kata-katanya jelas menyindir saya. Sebelum bermula, Tracy tiba-tiba menoleh ke arah saya. Nurul, kerja rumah awak sudah siap? Seluruh kelas tahu kerja rumah itu perlu dihantar minggu depan. Dia bertanya begini jelas sekali untuk memalukan saya. Tetapi saya tersenyum, mengeluarkan dokumen yang kemas dari beg saya. Sudah siap. Tracy tergamam seketika. Dia tidak sangka saya benar-benar telah menyiapkannya. Dia menghulurkan tangan mengambil kerja rumah saya, melihatnya sepintas lalu, riak wajahnya menjadi semakin teruk. Esei saya bukan sahaja 3 muka surat, tetapi 5 muka surat penuh. Menganalisis keadaan mental Hamlet dari psikologi Freudian hingga ke bawah sadar kolektif Jung, dari latar belakang penciptaan Shakespeare hingga ke pemikiran humanisme Renaissance. Setiap pandangan disokong oleh teks asal, setiap perbincangan mempunyai alasan dan bukti. Tahap esei ini sudah tentu jauh mengatasi mana-mana hasil kerja pelajar sekolah menengah yang pernah dilihatnya. Tetapi Tracy tidak akan mengakuinya. Dia berdehem. Walaupun jumlah muka surat mencukupi, tetapi analisisnya masih terlalu cetek. Saya hampir ketawa. Terlalu cetek. Pemahaman awak tentang konflik dalaman Hamlet terlalu dangkal, Tracy terus mengkritik. Kekurangan pemahaman yang mendalam tentang intipati budaya Barat, terdengar bisikan di dalam kelas. Beberapa orang pelajar saling berpandangan. Mereka juga merasakan penilaian Tracy terlalu keras. Saya cadangkan awak tulis semula esei ini, Tracy berkata dengan dingin. Kali ini, pikirkan betul-betul. Jangan sekadar kumpulkan kata-kata. Saya menarik nafas dalam-dalam. Wanita ini secara terang-terangan menghina saya. Dia langsung tidak membaca esei. Saya dengan serius, hanya menolak usaha saya karena prasangka. Boleh saya tanya? Cikgu, saya bertanya dengan sopan, di manakah Cikgu rasa analisis saya cetek? Boleh Cikgu tunjukkan secara spesifik? Muka Tracy menjadi merah. Dia tidak dapat menunjukkan masalah yang spesifik, karena esei saya memang tiada cacat celah. Ini bukan sikap yang sepatutnya awak tunjukkan kepada seorang guru. Dia tergagap, pendek kata, tulis semula. Ketika itu, dia membuat keputusan yang lebih melampau,
Memandangkan awak suka menonjolkan diri, mata Tracy menjadi dingin. Saya akan uji penguasaan bahasa Inggris awak. Dia menoleh dan menulis sebaris ayat bahasa Perancis di papan hitam. Kemudian, dia menoleh kembali dengan bangga. Boleh terjemahkan ayat ini? Memandangkan awak begitu yakin. Kelas menjadi sunyi sepi. Kebanyakan pelajar tidak faham bahasa Perancis, termasuk Eliza. Tracy pikir dia sudah menang. Dia mahu menggunakan bahasa Perancis untuk membuktikan kejahilan saya, untuk memalukan saya di hadapan seluruh kelas. Tetapi dia tidak tahu. Dia telah tersilap langkah. Saya perlahan-lahan bangun, melihat ayat bahasa Perancis di papan hitam. Dalam hati, saya terdengar suara ayah saya. Nurul, ilmu adalah kuasa. Jangan biarkan orang jahil memandang rendah padamu. Saya menjawab soalannya dalam bahasa Perancis yang sempurna dan fasih. Muka Tracy serta-merta menjadi pucat. Tetapi saya tidak berhenti. Saya mengulangi kandungan yang sama dalam bahasa Spanyol. Kemudian, menggunakan bahasa Jerman, saya menambah huraian tentang kehebatan Shakespeare. Dan akhirnya, membuat kesimpulan yang cemerlang dalam bahasa Jepun. Setiap bahasa yang saya tuturkan adalah sempurna tanpa celah, membuatkan semua orang di dalam kelas terpegun. Kelas sunyi sepi seperti di tanah perkuburan. Semua pelajar terbeliak mata memandang saya, mulut ternganga, riak wajah Eliza seperti melihat hantu. Manakala Tracy, mukanya pucat lesi, badannya sedikit menggigil. Dia mahu menghina saya, tetapi sebaliknya ditampar hebat oleh saya. Saya duduk semula di tempat saya, memandangnya dengan tenang. Ciku, ada soalan lain? Tracy berdiri di podium, tidak dapat berkata apa-apa. Keunggulannya telah saya hancurkan sepenuhnya. Beberapa menit kemudian, dia tergesa-gesa mengumumkan kelas tamat dan berlari keluar dari kelas dengan penuh aib. Kelas menjadi riuh. Berapa banyak bahasa yang dia boleh cakap tadi? Ya Tuhan, siapa dia sebenarnya? Inikah pelajar pindahan yang pendiam itu? Tetapi saya juga melihat beberapa pandangan yang tidak mesra. Sombong. Berlagak. Ulat buku biasa, saya tidak peduli lagi. Sudah tiba masanya untuk membuat orang Amerika ini tahu betapa hebatnya rakyat Malaysia. Tetapi saya tidak tahu. Ini hanyalah permulaan perang. Tracy pasti tidak akan berhenti setakat ini. Waktu makan tengah hari, saya masih mengeluarkan bekas makanan ibu saya seperti biasa. Kali ini, lebih ramai pelajar datang mengerumuni. Lagi? Makanan pelik tuh. Ada yang berkata, kenapa awak tak coba sesuaikan diri dengan budaya kami? Dah duduk di Amerika. Patutnya makan makanan Amerika. Saya menyuap nasi ke dalam mulut, teringat kata-kata nenek saya, Nurul, dimanapun kamu berada, jangan lupakan asal-usulmu. Saya bangga dengan budaya saya bangga menjadi rakyat Malaysia. Orang Amerika yang jahil ini tidak akan faham apa itu warisan budaya yang sebenar. Tetapi, badai sedang melanda, Tracy telah memutuskan untuk menghancurkan saya sepenuhnya, dan saya sudah bersedia untuk menghadapi cabaran. Rakyat Malaysia tidak pernah takutkan kuasa. Negara kecil kita telah melahirkan ramai wira yang berani. Saya akan membuat seluruh dunia tahu, cahaya Malaysia tidak akan pernah padam. Tracy Williams mundar-mandir di pejabatnya, mukanya merah padam karena marah. Penghinaan di dalam kelas semalam membuatnya tidak dapat tidur sepanjang malam. Seorang gadis kecil dari Asia telah membuatkan dia, seorang graduan Yale, hilang marwah. Dia mengangkat telepon, mendial nomor ayahnya. Ya, ayahnya adalah pengerusi lembaga pengarah Westfield College. Ayah, kita ada seorang pelajar bermasalah di sekolah. Tracy mengetap gigi. Seorang gadis Asia yang tidak tahu diuntung, langsung tidak menghormati tradisi pendidikan Amerika. Manakala saya sedang duduk di perpustakaan, tidak menyadari rancangan jahat yang ditujukan kepada saya sedang dirangka. Saya sedang membaca semula Hamlet, bukan untuk menang, tetapi untuk mencari ketenangan dalaman. Putera dalam drama Shakespeare itu berkata, "To be, or not to be, that is the question." Ada atau tiada? Itu memang soalan yang bagus. Bagi saya, soalannya ialah,
Adakah saya akan terus bersembunyi atau menunjukkan identitas sebenar saya? Tindakan saya semalam menyadarkan saya bahwa saya tidak boleh lagi berdiam diri. Jika begitu, mengapa tidak biarkan orang Amerika ini melihat kekuatan pendidikan Malaysia? Dalam kelas matematik sebelah petang, Encik Thompson memberikan satu soalan yang sangat sukar kepada kelas. Ini adalah soalan peperiksaan kemasukan MIT tahun lepas. Katanya, kamu semua boleh coba, jangan tertekan. Tapak tangan Eliza berpeluh kerana teruja. Jika dia tidak dapat menyelesaikan soalan ini, impiannya untuk masuk ke MIT mungkin akan hancur. Saya melihat soalan itu sekilas, tidak dapat menahan senyum. Soalan ini, saya pernah selesaikannya semasa berumur 12 tahun. Pada masa itu, saya malah menulis 3 cara penyelesaian yang berbeza. Saya mengangkat tangan. Cikgu, boleh saya selesaikan soalan ini di papan hitam? Mata seluruh kelas sekali lagi tertumpu kepada saya. Mata Eliza penuh dengan ketakutan. Dia mula meneka sesuatu. Saya berjalan ke papan hitam, mula menulis. Kali ini, saya memutuskan untuk menunjukkan potensi sebenar saya, bukan sahaja menyelesaikan soalan. Saya juga menghuraikan dengan teliti prinsip matematik di sebalik soalan itu, memperkenalkan 3 kaidah penyelesaian yang berbeza, malah membuat lanjutan dan perbincangan mengenai teorem matematik yang berkaitan. Penerangan saya sukar tetapi mudah difahami, logiknya jelas, membuatkan semua orang di dalam kelas faham. Malah Encik Thompson sendiri mendengar dengan penuh minat. Cemerlang. Encik Thompson berseru. Tahap matematik awak sudah melebihi pelajar universiti. Apabila saya kembali ke tempat duduk, saya dapat merasakan pandangan yang kompleks dari rakan-rakan sekelas saya. Ada kekaguman, ada cemburu, dan lebih banyak lagi adalah ketidakfahaman. Pandangan dunia Eliza telah hancur sama sekali. Dia sentiasa menganggap dirinya pelajar paling bijak di sekolah. Hasilnya, seorang pelajar pindahan yang tidak dikenali dengan mudah mengatasinya. Selepas kelas, dia menahan saya. Nurul, siapa awak sebenarnya? Saya melihat wajahnya yang keliru, berasa sedikit kasihan. Saya hanya seorang pelajar Malaysia biasa. Biasa? Suara Eliza sedikit meninggi. Pelajar biasa tak mungkin mempunyai tahap seperti ini. Suaranya menarik perhatian rakan sekelas yang lain. Tidak lama kemudian, saya dikelilingi oleh sekumpulan orang. Betulkah ibu bapak awak kaki tangan pejabat biasa? Betulkah awak tak pernah dapat latihan khas? Awak ada sembunyikan apa-apa? Menghadapi soalan-soalan ini, saya memilih untuk berdiam diri. Tetapi saya dapat merasakan permusuhan dalam nada mereka. Saya rasa awak ada masalah, kata seorang budak lelaki. Orang normal tak mungkin sehebat ini. Mungkin dia menipu dalam peperiksaan, atau dia bukan sekadar pelajar, mungkin dia seorang perisik, seorang gadis lain membuat spekulasi. Perisik? Saya hampir ketawa. Imajinasi orang Amerika ini sungguh kaya. Yang lebih membuatkan saya marah ialah logik mereka. Orang Asia yang menunjukkan kebolehan luar biasa pasti ada masalah. Rakyat Malaysia yang menunjukkan potensi pasti tidak normal. Kenapa mereka tidak mahu mengakui bahwa mungkin pendidikan di Malaysia lebih baik daripada mereka? Kenapa mereka tidak mahu mengakui bahwa orang Asia juga boleh mengatasi orang kulit putih dalam pelbagai bidang? Malam itu, apabila kembali ke asrama, saya menerima satu email, pengirimnya ialah Tracy Williams. Pelajar Nurul. Setelah menimbang dengan teliti, saya berpendapat bahwa sikap pembelajaran awak bermasalah. Esok, sila datang ke pejabat pengetua. Kita perlu berbincang tentang masa depan awak. Saya merenung screen, merasakan krisis akan datang. Wanita ini pasti tidak akan berhenti. Saya mengambil telepon. Teragak-agak sama ada mahu menelepon ibu. Tetapi melihat jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi di Malaysia. Saya meletakkan semula telepon. Saya tidak boleh membuat keluarga risau. Saya mesti selesaikan masalah ini sendiri. Keesokan paginya, saya tiba di pejabat pengetua seperti yang dijanjikan. Sebaik sahaja menolak pintu, saya melihat senyuman kemenangan Tracy. Pengetua, seorang lelaki kulit putih berusia dalam lingkungan 60 kerapaan bernama Robert Wilson, kelihatan serius.
Di atas mejanya terdapat setimbun dokumen tebal. Nurul, pengetua memulakan. Cikgu Williams telah melaporkan beberapa masalah kepada saya. Saya duduk dengan senyap, menunggu untuk mendengar tuduhan mereka. Tracy berdehem. Nurul telah menunjukkan tingkah laku yang tidak normal di dalam kelas. Kebolehannya sama sekali tidak sepadan dengan latar belakangnya. Apa maksud Cikgu? Saya bertanya. Seorang pelajar biasa dari Malaysia tak mungkin mempunyai tahap seperti ini. Mata Tracy penuh dengan dendam. Saya mengesyaki maklumat permohonan awak mungkin telah dipalsukan. Tekanan darah saya serta-merta meningkat. Dipalsukan? Dia berani menuduh saya memalsukan? Saya coba bertenang. Tracy mengeluarkan satu dokumen. Saya telah menyiasat latar belakang awak. Saya tidak menemui sebarang pencapaian istimewa awak di internet. Seorang genius sejati tak mungkin tidak dikenali. Tentu saja dia tidak menemuinya. Saya menggunakan identiti baru dan sengaja tidak menonjolkan diri. Tetapi itu tidak bermakna saya memalsukan. Yang lebih penting, Tracy menyerang lagi, tingkah laku awak di dalam kelas tidak selari dengan tradisi merendah diri budaya Timur. Seorang pelajar Asia yang sejati sepatutnya merendah diri dan pendiam, bukan menunjuk-nunjuk. Mendengar kata-kata ini, saya hampir ketawa. Wanita ini berani menggunakan stereotip untuk mendefinisikan kami, orang Asia. Oleh itu, pengetua membuat kesimpulan, kami mengesyaki identiti awak bermasalah. Sebelum siasatan selesai, awak akan digantung daripada menghadiri kelas buat sementara waktu. Digantung? Ini sama seperti digantung sekolah secara tidak langsung. Saya bangun, memandang kedua-dua orang itu. Apa hak kamu untuk berbuat begini kepada saya? Hanya karena saya menunjukkan kebolehan yang luar biasa? Persembahan awak terlalu tidak normal. Tracy berkata dengan aneh. Pelajar normal tidak berkelakuan begini. Normal? Apa itu normal? Di mata mereka, orang Asia sepatutnya biasa-biasa sahaja, sepatutnya ditindas. Saya menarik nafas dalam-dalam, dan membuat keputusan. Sudah tiba masanya untuk menggunakan senjata rahasia saya. Saya perlu membuat satu panggilan telepon, saya berkata dengan tenang. Kepada siapa? Pengetua bertanya. Kepada seseorang yang boleh mengesahkan identiti saya. Saya mengeluarkan telepon, mendial satu nombor. Telepon berdering 3 kali, panggilan dijawab. Profesor Ward? Ini Nurul. Di hujung talian, satu suara yang mesra kedengaran. Nurul. Apa kabar? Sudah menyesuaikan diri? Saya menghadapi sedikit masalah. Saya memandang Tracy dan pengetua. Ada orang yang mempersoalkan identitas saya. Apa? Siapa yang berani mempersoalkan pelajar saya? Suara Profesor Ward menjadi tegas. Richard Ward, Dekan Fakulti Sains University Harvard, seorang ahli matematik terkenal di dunia, dan juga mentor serta penaung saya. Profesor. Bolehkah Profesor datang ke Westfield College? Saya perlukan bantuan Profesor. Tentu. Saya akan bertolak sekarang. Jangan risau, tiada siapa yang boleh mencederakan pelajar saya yang paling cemerlang. Selepas meletakkan telepon, saya memandang Tracy dan pengetua yang ternganga. Esok pagi, Dekan Fakulti Sains University Harvard akan datang untuk menerangkan identitas saya secara pribadi. Muka Tracy serta-merta menjadi pucat. Dekan Fakulti Sains Harvard? Ya. Saya tersenyum. Dia akan beritahu kamu semua siapa saya sebenarnya. Saya berpaling dan keluar dari pejabat pengetua. Hati saya penuh dengan penantian. Esok akan menjadi hari saya menunjukkan identitas sebenar saya. Orang Amerika yang jahil ini akan menyaksikan apa yang dipanggil cahaya Malaysia. Berjalan di koridor, saya teringat kata-kata ibu yang sering diucapkan. Nurul, emas tulen tidak takut dibakar api. Jangan takut untuk menunjukkan diri. Rakyat Malaysia tidak pernah kalah dengan sesiapa. Esok, akan menjadi masanya untuk saya bersinar. Malam itu, saya tidak dapat tidur, resah gelisah. Bukan karena bimbang, tetapi karena penantian. Sepanjang 17 tahun hidup saya, ini adalah kali pertama saya begitu bersemangat untuk menunjukkan identitas sebenar saya.
Pukul 5 pagi, saya sudah bangun. Berdiri di tingkap asrama, saya melihat langit timur yang mula cerah. Saya teringat matahari terbit di Malaysia. Semasa di University Malaya, saya sering melihat matahari terbit di Makmal. Pada masa itu, saya hanyalah seorang gadis yang mahu mengubah dunia. Hari ini, saya akan membuat orang Amerika ini tahu bahwa matahari Malaysia juga boleh menerangi dunia. Pagi itu di kafeteria, suasana menjadi aneh. Seluruh dewan berbisik-bisik, memandang saya secara curi-curi. Berita semalam telah tersebar ke seluruh sekolah. Eliza datang. Riak wajahnya kompleks. Nurul. Saya dengar awak akan disiasat, saya mengangguk perlahan. Tidak lama lagi, kebenaran akan terbongkar. Awak betul-betul tak menipu? Dia bertanya dengan teragak-agak. Saya memandang matanya. Eliza, awak pikir saya seorang penipu? Dia menggelengkan kepala, tetapi matanya masih penuh dengan kekeliruan. Saya faham perasaannya. Dalam pandangan dunianya, seorang pelajar pindahan biasa seperti saya tidak sepatutnya mempunyai kebolehan yang melebihi dia. Pukul 9 pagi, sebuah kereta hitam memasuki perkarangan sekolah. Saya berdiri di tepi tingkap kelas, melihat susuk tubuh yang biasa turun dari kereta. Profesor Ward, berusia dalam lingkungan 60, rambutnya putih, tetapi matanya masih tajam. Dia adalah ahli matematik terulung di dunia, dan orang yang paling memahami saya. Tidak lama kemudian, pengumuman dalaman sekolah kedengaran, pelajar Nurul, sila ke pejabat pengetua dengan segera. Saya mengemaskan pakaian, menarik nafas dalam-dalam. Masanya telah tiba. Dalam perjalanan ke pejabat pengetua, saya merasakan pandangan yang tidak terkira banyaknya, pelajar, guru, semua sedang menantikan keputusan drama ini. Menolak pintu pejabat pengetua, saya melihat 4 orang, pengetua Wilson, Tracy, seorang lelaki tua yang tidak saya kenali, dan Profesor Ward yang saya sayangi. Profesor Ward melihat saya dan terus tersenyum mesra. Nurul, dia membuka tangannya, memeluk saya seperti seorang bapak memeluk anak perempuannya. Lelaki tua yang tidak dikenali itu adalah ayah Tracy, pengerusi lembaga pengarah Westfield College George Williams. Dia kelihatan sangat tidak selesa, sentiasa mengelap peluh di dahinya. Profesor Ward menoleh ke arah semua orang di dalam bilik. Saya rasa sudah tiba masanya untuk menjelaskan beberapa salah faham. Dia mengeluarkan setimbun dokumen dari bag bimbitnya. Tuan-tuan dan puan-puan, izinkan saya memperkenalkan Cik Nurul ini secara rasmi. Nurul, dari Kuala Lumpur, Malaysia. Tamat pengajian dari Fakulti Matematik University Malaya pada usia 13 tahun, mencipta rekod graduan termuda university tersebut. Mulut pengetua Wilson ternganga. Juara program Jenius Cilik RTMA, pemenang pingat emas Olimpiad Matematik Antarabangsa, muka Tracy menjadi semakin pucat. Menerbitkan 3 artikel akademik dalam jurnal antarabangsa. Dianggap sebagai keajaiban matematik Malaysia. Pengerusi lembaga Williams mula berpeluh dingin. Yang paling penting, suara Profesor Ward menjadi serius. Dia adalah pelajar termuda yang pernah diterima masuk ke Fakulti Sains University Harvard. Dia datang ke Westfield College atas permintaan kami, untuk menyesuaikan diri dengan sistem pendidikan Amerika selama 6 bulan. Bilik itu sunyi sepi. Pengetua Wilson tergagap. Maksud Tuan. Dia seorang pelajar Harvard, bukan sekadar pelajar, Profesor Ward berkata dengan serius. Dia adalah aset paling berharga di jabatan kami. Kami meletakkan harapan yang tinggi padanya, berharap dia dapat memberi sumbangan kepada umat manusia dalam bidang sains. Tracy hampir rebah di atas kerusinya. Gadis Asia biasa yang dipandangnya rendah rupa-rupanya seorang genius bertaraf dunia. Profesor Ward menyambung, tetapi saya dengar dia telah dilayan secara tidak adil di sini. Matanya memandang Tracy. Auranya membuatkan suasana di dalam bilik itu menjadi sejuk beberapa darjah. Cikgu Williams, benarkah? Profesor Ward merenung Tracy. Apa yang telah awak katakan kepada pelajar saya? Tracy membuka mulut untuk membela diri, tetapi tidak dapat mengeluarkan sepatah kata pun. Biar saya teka.
Suara Profesor Ward penuh dengan sindiran. Awak mempersoalkan kebolehannya, mengesyaki kejujurannya, atau mempunyai prasangka perkauman. Setiap perkataan seperti pisau yang menusuk ke dalam hati Tracy. Saya tidak. Tracy membela diri dengan lemah. Tidak? Profesor Ward mengeluarkan sebuah perakam suara. Kalau begitu, bagaimana dengan rakaman ini? Dia menekan butang main. Suara Tracy kedengaran dengan jelas. Orang Asia selalunya pandai matematik. Tapi bagaimana dengan bahasa Inggris? Ini memerlukan latar belakang budaya yang mendalam, bukan sekadar menghafal beberapa perkataan untuk lulus. Seorang pelajar Asia yang sejati sepatutnya merendah diri dan pendiam, bukan menunjuk-nunjuk. Ini adalah rakaman yang saya buat secara senyap-senyap dengan telepon saya semalam. Muka Tracy pucat seperti kertas. Pengerusi lembaga Williams tiba-tiba bangun. Tracy, bagaimana kamu boleh berkata begitu? Dia menoleh ke arah Profesor Ward, menunduk dalam-dalam. Profesor, saya memohon maaf bagi pihak anak perempuan saya. Tingkah lakunya yang jahil ini tidak mewakili pendirian sekolah kami. Profesor Ward memandangnya dengan dingin. Encik Williams, inikah kualiti pendidikan sekolah Anda? Membiarkan guru mendiskriminasi pelajar secara perkauman? Sudah tentu tidak. Williams tergesa-gesa menafikan. Ini adalah tindakan pribadi, tidak mewakili sekolah. Tindakan pribadi? Profesor Ward tersenyum sinis. Kalau begitu, Tuan Pengetua, bagaimana pula dengan cara Anda mengendalikan perkara ini? Sampai mahu menggantung pelajar saya? Peluh membasahi dahi Pengetua Wilson. Profesor, ini adalah satu salah faham. Kami tidak tahu identiti sebenarnya. Jadi, jika tidak tahu identiti, boleh mendiskriminasi sesuka hati. Suara Profesor Ward menjadi semakin tegas. Jika dia hanyalah seorang pelajar Malaysia biasa, bolehkah dia dilayan begini? Ayat ini seperti guru yang menyedarkan semua orang di dalam bilik. Ya, walaupun saya bukan seorang jenius. Walaupun saya hanyalah seorang pelajar biasa, adakah mereka berhak mendiskriminasi saya begini? Saya berdiri di situ, merasakan kepuasan yang tidak pernah saya rasai sebelum ini. Bukan karena identiti saya terbongkar, tetapi karena prasangka dan diskriminasi itu akhirnya didedahkan sepenuhnya. Profesor Ward datang ke sisi saya. Nurul, awak masih mahu belajar di sini? Saya memandang semua orang di dalam bilik. Mereka sedang menantikan jawaban saya dengan cemas. Jika saya berkata tidak, reputasi sekolah ini akan terjejas teruk. Kehilangan sokongan Harvard akan menjadi malapetaka bagi Westfield College. Saya berdiam diri selama beberapa saat, kemudian berkata, saya sudi untuk tinggal, tetapi dengan beberapa syarat. Semua orang menghela nafas lega. Pertama, saya mahu Cikgu Williams memohon maaf secara terbuka, bukan sahaja kepada saya, tetapi juga kepada semua pelajar yang mungkin pernah didiskriminasi. Tracy menundukkan kepalanya dengan pedih. Kedua, sekolah mesti menubuhkan satu mekanisme anti-diskriminasi untuk melindungi hak dan kepentingan semua pelajar antara bangsa. Pengetua Wilson tergesa-gesa mengangguk. Tentu. Ketiga, saya memandang Tracy, Cikgu Williams mesti menjalani latihan kepelbagaian budaya. Belajar untuk menghormati pelajar dari latar belakang yang berbeza. Pengerusi lembaga Williams segera menyatakan persetujuannya. Sangat setuju. Kami akan mengaturkan kursus latihan yang terbaik. Profesor Ward mengangguk dengan puas. Baiklah. Kalau begitu, saya harap perkara seperti ini tidak akan berlaku lagi. Dia menoleh ke arah Tracy. Cikgu Williams. Serangan berniat jahat terhadap seorang gadis berusia 17 tahun membuatkan saya bimbang tentang kualiti pendidikan Amerika. Saya harap Anda akan belajar sesuatu daripada kejadian ini. Tracy mengangguk dengan air mata berlinangan. Dia tahu kerjanya telah rosak teruk. Selepas mesyuarat, Profesor Ward memanggil saya secara pribadi. Nurul, awak mengendalikannya dengan baik. Tidak terlalu merendah diri. Tidak terlalu sombong. Menjaga maruah dan pada masa yang sama memberi mereka peluang untuk membetulkan keadaan. Saya tersenyum. Terima kasih banyak, Profesor.
Tanpa sokongan Profesor. Awak tidak perlukan sokongan sesiapa. Profesor Ward menepuk bahu saya. Bakat dan sahsiah awak adalah senjata terbaik. Ingat, awak bukan sahaja mewakili diri sendiri, tetapi juga mewakili Malaysia. Ya, saya mewakili Malaysia. Negara yang indah ini. Bangsa yang tidak pernah mengalah ini. Kita mungkin kecil, tetapi semangat kita lebih besar daripada mana-mana negara besar. Semasa keluar dari pejabat pengetua, saya melihat koridor dipenuhi dengan pelajar. Berita telah tersebar. Pelajar pindahan yang pendiam itu rupa-rupanya seorang genius dari Harvard. Eliza datang, matanya penuh dengan kekaguman. Nurul. Tidak. Patutkah saya panggil awak apa? Saya tersenyum. Panggil saya Nurul saja. Saya masih orang yang sama. Tapi, awak seorang jenius. Awak pelajar Harvard. Dia masih terkejut. Jadi kenapa? Saya berkata dengan tenang. Jenius ke? Orang biasa ke? Semua orang patut dilayan sama rata. Perkara penting hari ini bukanlah identitas saya, tetapi diskriminasi itu sendiri yang salah. Eliza mengangguk, termenung. Petang itu, Tracy membuat permohonan maaf di hadapan semua guru dan pelajar sekolah. Suaranya bergetar, matanya penuh dengan air mata. Saya memohon maaf atas prasangka dan kejahilan saya. Saya telah melayan seorang pelajar yang cemerlang dengan salah, dan juga telah menyakiti semua pelajar yang mungkin telah didiskriminasi. Saya akan coba menebusnya, belajar untuk menghormati semua orang, di bawah pentas, sunyi sepi. Ini bukan sahaja permohonan maaf kepada saya, tetapi juga kepada semua orang yang pernah didiskriminasi. Malam itu, saya menelepon ibu. Ibu, Nurul nak beritahu sesuatu. Apa dia? Sayang. Suara ibu sehangat musim bunga. Nurul tak malukan ibu. Nurul dah buat orang Amerika yang pandang rendah pada rakyat Malaysia tahu betapa hebatnya kita. Di hujung talian, kedengaran ketawa ibu. Nurul, ibu bangga dengan kamu. Bukan kerana pencapaian kamu, tetapi kerana keberanian kamu. Ya, keberanian. Keberanian untuk menjadi diri sendiri. Keberanian untuk menghadapi prasangka. Keberanian untuk menjaga maruah. Hari ini, saya bukan sahaja berjuang untuk diri sendiri, tetapi untuk semua rakyat Malaysia. Negara kita Malaysia mungkin kecil, tetapi hati kita seluas lautan, semangat kita sekuat gunung. Badai telah berlalu, pelangi akan muncul. Dalam sekelip mata, status saya di Westfield College berubah secara drastik. Semalam saya masih seorang pelajar bermasalah yang dipersoalkan, hari ini saya telah menjadi cahaya Malaysia yang dipuji oleh seluruh sekolah. Pagi itu, melangkah masuk ke kafeteria, suasana yang biasanya riuh rendah menjadi sunyi. Semua pelajar menoleh ke arah saya. Di mata mereka, tiada lagi keraguan dan penghinaan, sebaliknya rasa hormat dan ingin tahu. Saya masih mengeluarkan bekas makanan yang ibu sediakan seperti biasa, nasi goreng kampung dengan telur mata. Dahulu, makanan ini diejek oleh mereka sebagai pelik dan busuk. Kini, beberapa orang pelajar datang mendekat, bertanya dengan rasa ingin tahu, apa nih? Nampak wangi. Masakan Malaysia ke? Boleh perkenalkan tak? Rasanya mesti istimewa. Saya tersenyum dan memperkenalkan setiap hidangan. Ini nasi goreng kampung, digoreng dengan ikan bilis, belacan dan cili, makanan yang paling biasa di rumah orang Malaysia. Ini telur masak kicap, dimasak dengan kicap dan rempah ratus. Setiap ibu di Malaysia ada resepi rahasianya sendiri. Ini kangkung goreng belacan, ringkas dan segar, untuk mengimbangi rasa. Pelajar-pelajar mendengar dengan penuh minat. Ada yang sampai mengeluarkan telepon untuk mencari tentang makanan Malaysia. Makanan Malaysia nampak sangat pelbagai. Lain kali saya nak coba. Saya berasa sangat terharu. Makanan yang sama, semalam dihina, hari ini dipuji. Inilah kuasa prasangka, dan inilah kuasa kebenaran. Kelas pertama ialah matematik. Sikap Encik Thompson berubah 180 darjah. Nurul, katanya dengan rendah diri,
Memandangkan tahap matematik awak begitu tinggi, sudikah awak membantu rakan-rakan yang lain? Saya mengangguk. Inilah yang saya mau lakukan selama ini, menggunakan ilmu untuk membantu orang lain. Eliza mengangkat tangan. Nurul, persamaan pembezaan ini saya kurang faham. Nadanya tidak lagi bernada permusuhan, tetapi permintaan ilmu yang tulus. Saya berjalan ke sisinya, menerangkan setiap langkah dengan sabar. Awak kena faham macam ni. Saya melukis rajah di buku notanya. Pembezaan ni macam kita menjejaki kadar perubahan sesuatu fungsi. Eliza mendengar dengan teliti, mengangguk dari semasa ke semasa. Rakan sekelas yang lain juga datang mendekat, belajar dengan tekun. Perasaan ini sangat baik. Bukan perasaan bangga diri kerana dipuji, tetapi kepuasan kerana dapat berkongsi ilmu dan berhubung dengan orang lain. Selepas kelas, Eliza mengikuti saya. Nurul, saya berhutang satu permohonan maaf dengan awak. Kenapa? Saya bertanya. Saya pernah berprasangka terhadap awak. Saya pikir awak hanya seorang pelajar pindahan biasa, dan merasakan awak mengancam kedudukan saya, katanya dengan tulus. Sekarang saya faham, kita boleh belajar antara satu sama lain, bukan bersaing. Saya menggenggam tangannya. Eliza, awak tak salah, persaingan itu lumrah manusia. Yang penting, kita boleh berkembang daripadanya. Matanya berkaca-kaca. Awak memang istimewa. Bukan hanya kerana bakat awak, tetapi kerana hati awak yang luas. Kelas bahasa Inggris pada sebelah petang, suasananya berbeza sama sekali. Tracy masuk ke kelas dengan mata yang merah dan bengkak. Dia jelas telah menangis. Permohonan maaf secara terbuka semalam adalah satu penghinaan dan tamparan hebat baginya. Semua pelajar, suaranya sedikit serak. Hari ini kita akan sambung perbincangan tentang Hamlet. Dia mengelak pandangan saya, coba mengajar seperti biasa, tetapi kegelisahannya sangat jelas. Saya mengangkat tangan. Cikgu, boleh saya kongsikan pandangan saya tentang Hamlet? Tracy tergamam seketika, kemudian mengangguk. Tentu. Silakan. Saya bangun, mula menganalisis. Tragedi Hamlet bukan sahaja soal pribadi, tetapi juga soal zaman. Dia berada dalam era peralihan dari lama ke baru, memikul tekanan psikologi yang besar. Analisis saya mendalam dan unik, memetik dari teks asal Shakespeare, dan juga menggabungkan perspektif psikologi modern. Pelajar-pelajar mendengar dengan penuh minat, malah Tracy sendiri tanpa sadar mengangguk setuju. Oleh itu, keraguan Hamlet mencerminkan kerumitan manusia apabila berhadapan dengan konflik moral. Kerumitan ini melangkaui batas budaya dan bangsa. Ayat terakhir saya mempunyai maksud tersirat. Tracy faham maksud saya. Di matanya, terpancar rasa bersalah dan muhasabah diri. Selepas kelas, Tracy menahan saya. Nurul, boleh kita bercakap sekejap? Saya mengikutnya ke pejabat. Dia menutup pintu, mengeluh panjang. Saya nak minta maaf secara pribadi dengan awak. Cikgu dah minta maaf secara terbuka. Saya berkata dengan tenang. Itu tidak cukup, dia menggelengkan kepala. Saya nak awak tahu, saya sangat malu dengan prasangka saya. Saya seorang pendidik, tetapi mata saya dibutakan oleh kejahilan sendiri. Saya memandangnya. Wanita yang dahulunya angkuh ini, kini begitu rendah diri. Cikgu Tracy, saya berkata dengan lembut, semua orang boleh buat silap, yang penting kita sedar dan membetulkannya. Dia mengangguk, matanya berlinangan air mata. Awak boleh maafkan saya? Saya dah lama maafkan Cikgu. Saya tersenyum. Tetapi yang lebih penting, Cikgu kena maafkan diri sendiri, dan menjadi guru yang lebih baik. Tracy menggenggam tangan saya dengan teruja. Terima kasih, Nurul. Awak telah mengajar saya apa itu toleransi dan kebijaksanaan. Semasa keluar dari pejabat, saya teringat kata-kata nenek saya, Nurul. Kebencian hanya akan menyempitkan hati. Kemaafanlah yang akan meluaskan hati. Kehangatan rakyat Malaysia terletak pada kemampuan kita untuk memaafkan, untuk berlapang dada. Ini bukan kelemahan, tetapi kekuatan. Malam itu, saya menerima email dari Malaysia.
Seorang wartawan dari RTM Mahu menemu bual pengalaman saya di Amerika. Saya menolaknya. Saya tidak mahu kembali ke bawah sorotan lampu, tidak mahu dipamerkan sebagai satu keajaiban lagi. Saya hanya mahu melakukan tugas saya dengan baik, mengharumkan nama Malaysia, memberi sumbangan kepada kemajuan manusia. Berbaring di atas katil, saya mengimbas kembali pengalaman beberapa hari ini, dari didiskriminasi kepada dihormati, dari bersembunyi kepada menonjol. Saya telah belajar banyak. Saya belajar bahwa apabila berhadapan dengan prasangka, kita tidak boleh hanya bersabar, tetapi mesti melawan dengan berani. Saya belajar bahwa kekuatan sebenar bukanlah menindas orang lain, tetapi meningkatkan diri sendiri. Saya belajar bahwa kemaafan bukanlah kelemahan, tetapi kebijaksanaan tertinggi. Yang paling penting, saya belajar tentang kebanggaan sebagai seorang rakyat Malaysia. Kita tidak perlu membuktikan apa-apa kepada sesiapapun, kita sememangnya hebat. Budaya kita, pendidikan kita, nilai-nilai kita, semuanya layak dihormati. Esok, hari baru akan bermula. Saya bukan lagi gadis yang mahu bersembunyi, tetapi seorang rakyat Malaysia yang bangga. Saya akan menggunakan tindakan saya untuk membuat lebih ramai orang mengenali keindahan Malaysia. Bulan di luar tingkap bulat, seperti kui pau di pasar malam Malaysia, begitu mesra. Saya teringat malam-malam di tanah air, teringat pelukan ibu, teringat tanah yang saya cintai. Malaysia, saya bangga denganmu. Rakyat Malaysia, saya bangga dengan kita. Dimanapun saya berada, saya akan sentiasa ingat, saya adalah anak Malaysia, saya akan membuat seluruh dunia tahu, cahaya Malaysia akan bersinar selamanya. Masa berlalu dengan pantas, sekelip mata saya sudah berada di Westfield College selama 3 bulan. Suasana seluruh sekolah telah berubah secara menakjubkan karena kehadiran saya. Tracy benar-benar coba mengubah dirinya. Dia mendaftar untuk kursus latihan kepelbagaian budaya, mula belajar bahasa Cina, dan juga memperkenalkan karya sastera dari budaya yang berbeza di dalam kelas. Semalam, dia secara khusus memperkenalkan karya sastrawan negara, Samad Said, yaitu Salina, kepada seluruh kelas. Sastra tiada sempadan, katanya di dalam kelas. Setiap budaya mempunyai khazanah berharganya sendiri yang patut kita fahami dan hargai. Pandangannya terhadap saya penuh dengan ketulusan dan rasa terima kasih. Saya tahu dia sedang berusaha menjadi guru yang lebih baik. Yang lebih mengejutkan saya ialah perubahan para pelajar. Eliza tidak lagi menganggap saya sebagai saingan, tetapi sebagai rakan belajar terbaik. Kami mengkaji masalah matematik bersama-sama, membincangkan teori sains, berkongsi pengalaman belajar. Nurul, awak mengajar saya apa itu kecemerlangan sejati, katanya pada suatu hari, bukan dengan mengalahkan orang lain, tetapi dengan mencapai kejayaan bersama-sama. Kami menubuhkan satu kumpulan belajar, bertemu setiap minggu untuk membincangkan pelbagai masalah akademik. Pelajar yang menyertai semakin ramai, dari 5 atau 6 orang pada mulanya, kini meningkat kepada lebih 20 orang. Skop perbincangan kami juga meluas dari matematik dan fisik ke sastera dan sejarah, dari sains canggih ke pemikiran humanistik. Perkongsian Nurul sentiasa memberi kami pencerahan, kata seorang budak lelaki bernama Jack. Dia bukan sahaja bijak, tetapi yang lebih penting, cara pemikirannya, dia membuat saya faham bahwa belajar bukan untuk perbandingan, tetapi untuk pertumbuhan. Saya sangat gembira dapat memberi impak sebegini, tambah Sarah. Inilah yang saya mahu lakukan selama ini. Menggunakan ilmu untuk menghubungkan hati, menggunakan kebijaksanaan untuk menerangi orang lain. Jumlah pelajar antara bangsa di sekolah juga meningkat. Pengetua Wilson memberitahu saya, sejak kejadian saya, lebih ramai keluarga Asia mula memberi perhatian kepada Westfield College. Mereka berkata, di sana ada seorang gadis Malaysia yang cemerlang, yang telah membuat sekolah ini menjadi lebih inklusif. Saya tanpa sengaja telah menjadi satu simbol. Tetapi saya lebih berharap untuk menjadi jambatan. Jambatan yang menghubungkan budaya yang berbeza. Suatu hari, seorang pelajar dari Korea datang kepada saya, Kak Nurul, saya dengar Akak sangat dihormati di sini. Saya pun orang Asia,
sedikit bimbang akan menghadapi diskriminasi. Saya menggenggam tangannya. Jangan risau. Di sini sudah berbeza, dan walaupun kita menghadapi masalah, kita mesti berani menanganinya. Perbualan seperti ini semakin kerap berlaku. Pelajar dari Cina, Jepun, India, Vietnam, semua datang kepada saya, berkongsi kekeliruan dan kebimbangan mereka. Saya menjadi seperti kakak kepada mereka, menggunakan pengalaman saya untuk memberi semangat. Ingat, saya sering berkata kepada mereka, kecemerlangan kita tidak perlu dibuktikan kepada sesiapa, tetapi kita mempunyai tanggung jawab untuk menunjukkan keindahan budaya kita. Yang paling menyentuh hati saya ialah sepucuk surat dari ibu. Dalam surat itu, dia menulis, Nurul anakku sayang, ibu dan ayah telah melihat berita, tahu apa yang kamu hadapi di Amerika, kami bangga dengan keberanianmu, dan lebih-lebih lagi, dengan toleransimu, kamu tidak menjadi pembenci karena didiskriminasi, sebaliknya menggunakan kasih sayang untuk merungkai prasangka. Inilah sahsiah kita sebagai rakyat Malaysia. Mesra, sabar, terbuka. Kamu adalah kebanggaan kami, dan juga kebanggaan Malaysia. Ingat, dimanapun kamu berada, kamu membawa kasih sayang kami dan semangat Malaysia. Salam sayang, ibumu. Membaca surat ini, saya menangis. Bukan air mata kesedihan, tetapi air mata kebahagiaan. Saya mempunyai ibu bapa terbaik di dunia, tanah air terindah, budaya paling mesra. Minggu itu, sekolah mengadakan festival budaya antarabangsa. Saya dijemput untuk mewakili Malaysia. Saya menyediakan satu pembentangan tentang Malaysia. Dari geografi dan sejarah, hingga ke makanan dan budaya. Dari pembangunan teknologi, hingga ke proses demokrasi. Apabila saya berdiri di podium, Dewan Persidangan dipenuhi oleh pelajar dan guru. Malah pengerusi lembaga Williams juga hadir. Dia mahu mendengar sendiri apa yang akan dikatakan oleh gadis Malaysia yang telah mengubah sekolahnya ini. Selamat pagi semua. Nama saya Nurul, dari Malaysia. Ramai yang bertanya kepada saya, Malaysia itu tempat yang bagaimana? Saya mengklik slide pembentangan. Pemandangan indah Malaysia terpapar di skrin besar. Inilah tanah air saya, sebuah negara yang indah. Ia tidak besar, tetapi ia terbuka. Ia masih muda, tetapi ia tabah. Saya memperkenalkan budaya pasar malam di Malaysia. Ini adalah pasar malam kami, tempat paling mesra di dunia. Di sini, orang dari pelbagai latar belakang berkumpul, berkongsi makanan, berkongsi kegembiraan. Saya menceritakan tentang pendidikan di Malaysia. Pendidikan di Malaysia menekankan pembangunan holistik. Kami percaya setiap anak mempunyai potensi yang tidak terhingga. Kejayaan saya hari ini adalah berkat didikan yang diberikan oleh Malaysia. Saya berkongsi tentang nilai-nilai Malaysia. Rakyat Malaysia percaya kepada budi bahasa. Kami mesra, baik hati, saling membantu. Kami juga percaya kepada demokrasi dan kebebasan, percaya bahwa setiap orang berhak untuk mengekspresikan diri. Akhirnya, saya berkata dengan penuh perasaan, walaupun Malaysia menghadapi pelbagai cabaran, kami tidak pernah menyerah kalah. Kami percaya, negara kecil seperti Malaysia juga boleh bersinar di pentas dunia. Kami tidak mahu menakluki dunia, kami hanya mahu menjadikan dunia lebih baik. Di bawah pentas, tepukan gemuruh bergema. Saya melihat ramai orang berkaca-kaca, termasuk Trasi. Selepas acara, ramai pelajar dan guru mengelilingi saya. Malaysia nampak hebat. Saya mesti pergi ke Malaysia. Awak telah mengubah sama sekali pandangan kami tentang Malaysia. Pengerusi lembaga Williams datang. Nurul, terima kasih. Awak bukan sahaja seorang pelajar yang cemerlang, tetapi juga seorang duta budaya yang luar biasa. Malam itu, saya menelpon ibu bapa di Malaysia. Ayah, ibu, hari ini Nurul perkenalkan Malaysia. Ramai orang Amerika kata mereka nak datang melawat Malaysia. Ibu ketawa gembira di telepon. Nurul, kamu dah betul-betul dewasa. Kamu bukan sahaja anak kami, tetapi juga anak Malaysia. Ya, saya anak Malaysia. Dimanapun saya berada, saya akan sentiasa ingat identiti ini, dan akan berbangga dengannya.
Berbaring di atas katil, saya teringat diri saya semasa baru tiba di Westfield. Pada masa itu, saya mahu bersembunyi, mahu melarikan diri. Kini, saya bersedia untuk menonjol, bersedia untuk berkongsi. Perubahan ini bukan sahaja pertumbuhan pribadi, tetapi kebangkitan keyakinan budaya. Kehangatan Malaysia telah mengubah saya, dan melalui saya, ia juga mengubah semua orang di sini. Saya teringat satu peribahasa Melayu, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Tetapi sekarang saya faham, kemenangan sejati bukanlah mengalahkan orang lain, tetapi mencapai kejayaan bersama-sama, menjadikan dunia ini lebih baik karena kehadiran saya. Itulah kemenangan terbesar. Esok, saya akan terus berusaha. Bukan hanya untuk diri saya, tetapi untuk Malaysia. Saya akan membuat orang tahu betapa hebatnya rakyat Malaysia, betapa indahnya budaya Malaysia. Saya adalah cahaya Malaysia. Dan saya berbangga dengannya. Musim bunga telah tiba, bunga sakura mekar di seluruh kampus Westfield College. Ini mengingatkan saya pada musim bunga di Malaysia, mengingatkan saya pada musim bunga sakura di Cameron Highlands. Walaupun di perantauan, kerinduan di hati membuatkan segalanya menjadi hangat. Masa untuk saya berangkat ke Harvard semakin hampir, hanya tinggal sebulan sahaja lagi. Pengalaman beberapa bulan ini telah mengubah sepenuhnya pemahaman saya tentang diri saya, tentang Malaysia, dan tentang dunia. Saya bukan lagi gadis penakut yang mahu menyembunyikan identiti, tetapi seorang rakyat Malaysia yang bangga sepenuhnya. Saya tidak lagi takutkan perhatian, sebaliknya telah belajar menggunakan cahaya saya untuk menerangi orang lain. Encik Thompson datang kepada saya. Nurul, sekolah telah memutuskan untuk mengadakan satu pertandingan matematik. Kami harap awak boleh menjadi mentor. Saya terkejut. Mentor? Saya hanya seorang pelajar. Awak adalah orang yang paling sesuai. Dia tersenyum. Dan semua pelajar mempercayai awak. Saya menerima cabaran ini. Setiap hari selepas sekolah, saya akan berkumpul dengan pelajar yang menyertai pertandingan, berkongsi tips menyelesaikan masalah, membincangkan keindahan matematik. Matematik bukan sekadar pengiraan, saya memberitahu mereka. Ia adalah satu cara berpikir, satu cara melihat dunia. Eliza adalah peserta yang paling bersemangat. Nurul, awak sentiasa boleh membuat masalah yang rumit menjadi mudah. Itu karena pendidikan di Malaysia menekankan pemahaman, bukan sekadar hafalan. Saya menjelaskan. Kami percaya, apabila kita memahami prinsipnya, kita boleh belajar satu perkara dan faham perkara lain yang serupa. Pada hari pertandingan, saya duduk di kerusi panel hakim, melihat para pelajar yang tekun menjawab soalan, hati saya penuh dengan rasa pencapaian. Anak-anak ini telah berkembang di bawah bimbingan saya. Ini membuatkan saya lebih gembira daripada sebarang penghormatan pribadi. Keputusan pertandingan diumumkan, Eliza mendapat tempat pertama, pelajar-pelajar lain juga mendapat markah yang baik. Dalam majelis penyampaian hadiah, Eliza memegang piala dan berkata, hadiah ini bukan hanya milik saya, tetapi juga milik Nurul. Dia telah mengajar kami apa itu kerja berpasukan. Apa itu saling membantu. Di bawah pentas, tepukan gemuruh bergema. Saya bangun, menunduk dalam-dalam. Pada ketika itu, saya merasakan kepuasan yang tidak pernah saya rasai sebelum ini. Malam itu, Tracy datang kepada saya. Nurul, saya nak berbual dengan awak. Kami duduk di bangku di taman sekolah. Angin malam bertiup lembut, membawa haruman bunga yang samar-samar. Beberapa bulan ini, saya telah belajar banyak. Tracy berkata dengan tulus, bukan sahaja tentang kepelbagaian budaya, tetapi juga tentang kehidupan. Dia berhenti seketika, kemudian menyambung, awak tahu, dahulu saya selalu pikir saya sangat hebat. Graduan Yale, belajar di London. Seolah-olah lebih unggul daripada orang lain, sehinggalah saya bertemu awak, barulah saya faham apa itu kecemerlangan sejati. Bukan ijazah, bukan asal-usul, tetapi sahsiah dan kebijaksanaan. Saya memandangnya. Wanita yang dahulunya angkuh ini, kini begitu rendah diri. Cikgu Tracy,
Semua orang boleh berkembang. Yang penting, kita sudi untuk berubah. Awak telah mengubah saya, katanya dengan penuh perasaan. Awak juga telah mengubah sekolah ini. Westfield College, sekarang lebih terbuka, lebih inklusif. Ya, Westfield College sekarang, wajah-wajah Asia boleh dilihat di mana-mana, pelajar antara bangsa tidak lagi berasa terasing. Karena ada rangkaian sokongan yang menanti mereka, guru-guru juga lebih berhati-hati dalam pertuturan dan tindakan mereka, untuk mengelakkan diskriminasi tanpa sengaja. Inilah makna pertukaran budaya, saya berkata. Bukan siapa menakluki siapa, tetapi saling belajar, maju bersama-sama. Tracy mengangguk. Awak akan ke Harvard. Saya akan merindui awak. Saya juga akan merindui tempat ini, saya berkata dengan tulus. Tempat ini telah memberi saya banyak, dan juga membuat saya faham misi saya. Hujung minggu itu, sekolah mengadakan majelis perpisahan untuk saya, dewan besar dipenuhi orang ramai. Pelajar, guru, malah sesetengah ibu bapak juga hadir. Pengetua Wilson berkata di atas pentas, pelajar Nurul bukan sahaja seorang pelajar yang cemerlang, tetapi juga seorang pemimpin yang luar biasa. Dia telah menggunakan kebijaksanaan dan sahsiahnya untuk menjadikan kita semua lebih baik. Pengerusi lembaga Williams juga memberi ucapan. Nurul telah mengajar kami apa itu hormat, apa itu keterbukaan, dia adalah kebanggaan sekolah kami, dan juga kebanggaan Malaysia. Apabila tiba giliran saya untuk berucap, saya berdiri di atas pentas, memandang wajah-wajah yang biasa di bawah. Terima kasih semua, saya memulakan. Datang ke Westfield College adalah salah satu pengalaman paling penting dalam hidup saya. Semasa baru tiba, saya mahu menyembunyikan diri, pikir bahwa berdiam diri boleh mengelakkan masalah, tetapi saya silap. Keharmonian sejati bukan datang dari menyembunyikan perbezaan, tetapi dari memahami perbezaan. Kita semua mempunyai latar belakang budaya kita sendiri, cerita kita sendiri, perbezaan ini bukan halangan, tetapi hazanah. Di Malaysia, kami ada pepatah, kalau ada jodoh, tak kemana. Pertemuan kita di sini adalah satu jodoh. Marilah kita hargai jodoh ini, dan gunakan kasih sayang dan pemahaman untuk membina jambatan. Di bawah pentas, tepukan gemuruh bergema panjang. Saya melihat ramai orang berkaca-kaca, termasuk pelajar yang pernah mendiskriminasi saya. Eliza, sebagai wakil pelajar, naik ke pentas. Nurul, awak adalah guru terbaik kami, kawan terbaik kami, awak telah mengajar kami apa itu kecemerlangan sejati. Bukan dengan mengalahkan orang lain, tetapi dengan meningkatkan diri sendiri. Bukan dengan bersinar seorang diri, tetapi dengan menerangi orang lain. Dia menghulurkan sebuah buku nota yang tebal. Ini adalah tulisan kami semua untuk awak. Bawalah restu kami ke Harvard. Saya membuka buku nota itu, melihat mesej yang penuh. Terima kasih kerana mengajar saya keindahan matematik. Jack, awak membuat saya faham nilai perbezaan budaya. Sarah, kerana awak, saya sudah mula belajar bahasa Cina. Brian, awak adalah orang paling berani yang pernah saya temui. Emily, setiap ayat tulus dan mesra. Mata saya menjadi basah. Muka surat terakhir adalah mesej yang ditulis oleh Tracy. Nurul yang dikasihi, awak adalah pelajar paling penting dalam kerjaya perguruan saya. Awak bukan sahaja belajar ilmu, tetapi juga menyebarkan kebijaksanaan. Awak bukan sahaja mencapai kejayaan untuk diri sendiri, tetapi juga membantu orang lain berjaya. Terima kasih kerana menjadikan saya guru yang lebih baik, orang yang lebih baik. Semoga awak terus bersinar di Harvard. Semoga Malaysia berbangga denganmu. Saya tidak dapat menahan tangis. Air mata ini bukan kesedihan, tetapi keharuan, kerinduan, dan penantian terhadap masa depan. Selepas majelis perpisahan, saya kembali ke asrama, mula mengemas beg, setiap barang mempunyai kenangan. Esai Hamlet yang pernah dikritik oleh Tracy, kini dibingkai dan digantung di pejabatnya. Piala-piala pertandingan matematik itu menjadi saksi usaha bersama saya dan rakan-rakan. Selendang yang saya bawa dari Malaysia, menghangatkan saya pada malam-malam sejuk di perantauan.
Dan setiap kotak bungkusan yang dihantar oleh ibu, penuh dengan kasih sayang dari Malaysia. Saya teringat diri saya semasa baru tiba. Gadis penakut yang takut identitinya terbongkar. Saya yang sekarang, bangga sepenuhnya, penuh keyakinan. Perubahan ini bukan sahaja pertumbuhan pribadi, tetapi kebangkitan keyakinan budaya. Saya mengeluarkan diari, menulis entry terakhir di Westfield College. Hari ini adalah hari terakhir di Westfield College. 6 bulan yang lalu, saya datang ke sini dengan ketakutan dan kegelisahan. 6 bulan kemudian, saya pergi dari sini dengan keyakinan dan harapan. Di sini telah mengajar saya pelajaran paling penting. Menjadi seorang rakyat Malaysia yang bangga sepenuhnya. Menggunakan kasih sayang untuk merungkai prasangka, menggunakan kebijaksanaan untuk menerangi kegelapan. Terima kasih Westfield College. Terima kasih semua yang saya temui. Esok, saya akan memulakan perjalanan baru. Tetapi dimanapun saya berada, saya akan sentiasa ingat. Saya Nurul. Saya dari Malaysia. Saya berbangga dengannya. Cahaya bulan di luar tingkap lembut, seperti bulan di Malaysia. Esok, saya akan bertolak ke Harvard, memulakan babak baru dalam hidup, tetapi kisah gadis Malaysia ini tidak akan pernah berakhir. Karena saya tahu, saya bukan sahaja mewakili diri sendiri, tetapi juga mewakili Malaysia. Saya akan menggunakan seluruh hidup saya untuk membuat dunia melihat keindahan Malaysia. Melangkah masuk ke kampus University Harvard, hati saya berbaur pelbagai perasaan. Bangunan-bangunan batu bata merah di bawah cahaya matahari musim luruh kelihatan begitu klasik dan megah. Ini adalah institusi pengajian tinggi yang diimpikan oleh ramai orang. Tetapi bagi saya, yang lebih penting ialah, akhirnya saya boleh berdiri di sini dengan identiti sebenar saya, tidak lagi bersembunyi, tidak lagi tertekan, tetapi sebagai seorang rakyat Malaysia yang bangga sepenuhnya. Profesor Ward datang menyambut saya secara pribadi. Melihat saya, dia tersenyum puas. Nurul, selamat datang ke Harvard. Awak nampak lebih yakin sekarang. Terima kasih, Profesor, saya menjawab dengan sopan. Pengalaman di Westfield College telah banyak mematangkan saya. Saya dengar apa yang awak lakukan di sana, kata Profesor Ward sambil berjalan. Awak bukan sahaja seorang pelajar yang cemerlang, tetapi juga seorang pemimpin yang luar biasa. Selepas mengemas bilik asrama, saya membuka komputer, melihat banyak mesej dari rakan-rakan di Westfield College. Elisa, Nurul, dah sampai Harvard. Saya dah mula rindu perbincangan matematik kita. Jack, Kak Nurul, kalkulus saya sangkut lagi. Tak de akak memang tak boleh. Malah Tracy juga menghantar mesej. Nurul yang dikasihi, semoga awak berjaya dalam segala-galanya di Harvard. Ingat, awak akan sentiasa menjadi kebanggaan Westfield College. Melihat mesej-mesej ini, hati saya dipenuhi kehangatan. Persahabatan ini akan menjadi khazanah paling berharga dalam hidup saya. Pelajaran hari pertama ialah matematik lanjutan. Pensyarahnya ialah Dor Williamson yang terkenal. Melangkah masuk ke dewan kuliah, saya dapati rakan-rakan sekelas datang dari seluruh pelosok dunia. Amerika, Eropa, Asia, Afrika. Setiap wajah memancarkan cahaya kebijaksanaan. Selamat datang ke Harvard. Profesor Williamson memulakan. Setiap daripada kamu yang duduk di sini adalah jenius yang diidamkan. Tetapi ingat, jenius bukan untuk membuktikan diri, tetapi untuk berkhidmat kepada dunia. Ayat ini menusuk kalbu saya. Ya, makna jenius bukanlah pada penghormatan pribadi, tetapi pada sumbangan kepada umat manusia. Perbincangan di dalam kelas sangat sengit. Setiap pelajar mempunyai pandangan unik mereka sendiri. Apabila profesor mengemukakan satu masalah matematik yang kompleks, saya mengangkat tangan. Saya pikir masalah ini boleh diselesaikan dengan 3 cara yang berbeza. Analisis saya jelas dan mendalam, menarik perhatian rakan-rakan sekelas. Selepas kelas, seorang gadis dari India datang. Awak Nurul kan? Saya dengar cerita awak. Apa yang awak buat di Westfield College sangat hebat. Terima kasih, saya berkata dengan rendah diri. Saya hanya buat apa yang patut saya buat. Tidak. Awak buat lebih daripada itu,
Dia menegaskan. Awak berjuang untuk maruah semua pelajar antara bangsa. Perbualan seperti ini semakin kerap berlaku. Saya dapati pengalaman saya di Westfield College telah tersebar di kalangan pelajar antara bangsa. Ramai pelajar dari negara-negara berbeza pernah mendengar kisah gadis Malaysia yang berani melawan diskriminasi itu. Seminggu kemudian, Persatuan Pelajar Asia Harvard datang kepada saya, Nurul. Kami harap awak akan menyertai organisasi kami dan mempertimbangkan untuk menjadi presiden. Saya tidak terus bersetuju, sebaliknya berkata, biar saya pikirkan dahulu. Saya berharap dapat berkhidmat untuk semua, bukan hanya pelajar Asia. Setelah menimbang dengan teliti, saya mengemukakan satu cadangan, daripada hanya menumpukan kepada pelajar Asia. Mengapa tidak kita tubuhkan satu persatuan pertukaran budaya antara bangsa? Supaya lebih ramai pelajar dari latar belakang berbeza boleh menyertainya. Cadangan ini mendapat sambutan yang hangat. Tidak lama kemudian, Persatuan Pertukaran Budaya Antara Bangsa Harvard ditubuhkan. Saya telah dipilih sebagai presiden pertama. Aktiviti pertama kami ialah Minggu Budaya Dunia. Pelajar dari setiap negara menyediakan pameran budaya mereka sendiri. Sudah tentu, saya memilih untuk memperkenalkan Malaysia. Malam itu, saya memakai baju kurung dan berdiri di atas pentas. Selamat malam semua. Nama saya Nurul, dari Malaysia. Hari ini, saya ingin berkongsi dengan Anda semua kisah tentang sebuah negara yang indah. Saya menayangkan video tentang Malaysia. Dari kabus pagi di Sungai Klang, hingga ke lembah Danum di Sabah. Dari gemerlapan malam menara berkembar Petronas, hingga ke pantai Cenang, Langkawi. Dari keriuhan pasar malam, hingga ke tarian orang asli. Malaysia, walaupun kecil, ia terbuka dan merangkumi segalanya. Di negara ini, orang Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan dan pelbagai etnik lain hidup bersama secara harmoni, mencipta satu budaya yang unik. Saya memperkenalkan proses demokrasi Malaysia. Malaysia beralih dari autoritarianisme ke demokrasi, dari tertutup ke terbuka. Kami menggunakan cara damai untuk mencapai perubahan politik, ini jarang berlaku dalam sejarah dunia. Saya berkongsi pencapaian teknologi Malaysia. Malaysia adalah sebuah hub teknologi. Syarikat-syarikat teknologi terkemuka Malaysia menjadi peneraju global, membuat dunia melihat keupayaan inovasi Malaysia. Saya menceritakan tentang budi bahasa rakyat Malaysia. Tetapi, apa yang paling saya banggakan ialah kehangatan rakyat Malaysia. Kami ada pepatah, pemandangan terindah di Malaysia ialah rakyatnya. Tidak kira apa kesusahan yang dihadapi, rakyat Malaysia sentiasa saling membantu, inilah semangat kami. Akhirnya, saya berkata dengan penuh perasaan, walaupun Malaysia menghadapi pelbagai cabaran, kami tidak pernah menyerah kalah. Kami percaya, negara kecil seperti Malaysia juga boleh bersinar di pentas dunia. Kami tidak mahu menakluki dunia. Kami hanya mahu menjadikan dunia lebih baik. Di bawah pentas, tepukan gemuruh bergema. Ramai rakan sekelas berkaca-kaca, tersentuh dengan kisah Malaysia. Seorang rakan sekelas dari Eropah berkata, saya mesti pergi ke Malaysia. Seorang rakan dari Afrika berkata, perubahan politik Malaysia sangat mengagumkan. Seorang rakan Amerika berkata, sekarang saya faham kenapa awak begitu hebat. Karena awak mempunyai tanah air yang begitu indah. Selepas aktiviti tamat, Profesor Ward datang kepada saya, Nurul, ucapan awak malam ini sangat cemerlang. Awak bukan sahaja seorang genius sains, tetapi juga seorang duta budaya. Terima kasih, Profesor, saya berkata. Saya hanya berharap dapat membuat lebih ramai orang mengenali keindahan Malaysia. Awak telah berjaya, dia tersenyum. Dan saya percaya, ini hanyalah permulaan. Ya, ini hanyalah permulaan. Dalam beberapa bulan berikutnya, saya menumpukan sepenuh perhatian kepada pembelajaran dan aktiviti persatuan. Dalam bidang akademik, saya membincangkan masalah sains paling canggih dengan profesor-profesor terulung dunia. Dalam bidang sosial, saya mengenali rakan-rakan sekelas yang cemerlang dari negara-negara berbeza, membina persahabatan yang erat. Yang paling penting, saya mula memikirkan masa depan saya.
Apa yang akan saya lakukan dengan ilmu saya? Perubahan apa yang akan saya bawa kepada dunia ini? Suatu hari, saya menerima panggilan telepon dari Eliza. Nurul, ada berita baik. Saya telah diterima masuk ke MIT. Saya tumpang gembira untuknya. Hebat. Kita akan bertemu lagi di Boston. Dan ada berita yang lebih baik. Eliza berkata dengan teruja. Cikgu Tracy telah dipilih sebagai guru cemerlang tahunan atas sumbangannya dalam pendidikan kepelbagaian budaya. Saya sangat terharu mendengarnya. Kejayaan Tracy hari ini membuktikan bahwa orang memang boleh berubah, boleh berkembang. Nurul, kata Eliza. Awak tahu tak? Awak telah mengubah hidup kami semua. Bukan sahaja saya, tetapi juga Cikgu Tracy dan seluruh Westfield College. Kita saling mengubah. Saya menyambung. Inilah kuasa persahabatan. Musim bunga tiba, bunga sakura mekar di kampus Harvard. Saya duduk di tepi Sungai Charles, memikirkan perubahan yang berlaku dalam setahun yang lalu, dari Malaysia ke Amerika. Dari bersembunyi kepada menonjol. Dari ketakutan kepada keyakinan. Saya telah melalui transformasi terpenting dalam hidup saya. Saya bukan lagi gadis penakut yang mahu melarikan diri dari perhatian, tetapi seorang wanita muda yang bersedia memikul tanggung jawab. Saya bukan sahaja berusaha untuk kejayaan pribadi, tetapi juga berjuang untuk menjadikan dunia ini lebih baik. Saya mengeluarkan telepon, menelpon ibu bapa di Malaysia. Ayah. Ibu. Nurul? Nak beritahu sesuatu. Apa dia, nak? Suara lembut ibu kedengaran. Nurul dah tentukan matlamat hidup Nurul, saya berkata dengan serius. Nurul akan gunakan ilmu sains Nurul untuk menyelesaikan masalah global. Pada masa yang sama, gunakan pengalaman Nurul untuk mempromosikan pemahaman budaya. Nurul akan menjadi jambatan antara Malaysia dan dunia. Di hujung talian, senyap seketika. Kemudian, kedengaran esakan ayah, Nurul, ayah dan ibu sangat bangga denganmu. Kamu bukan sahaja anak kami, tetapi juga anak Malaysia. Ingat, kata ibu, dimanapun kamu pergi, kamu mesti ingat asal-usulmu, Malaysia akan sentiasa menjadi rumahmu. Selepas meletakkan telepon, saya memandang ke langit. Awan berarak di langit biru. Seperti impian saya yang terbang bebas di angkasa yang luas. Saya teringat malam itu di dalam kapal terbang. Seorang gadis berusia 17 tahun meninggalkan Malaysia. Dia takut, keliru. Tidak tahu apa masa depannya. Saya yang sekarang mempunyai hala 7. Matlamat. Misi. Saya bangun, menarik nafas dalam-dalam. Angin musim bunga meniup wajah saya, membawa haruman bunga dan harapan. Esok, saya akan terus belajar di Harvard, mencari kebenaran sains. Pada masa depan, saya akan kembali ke Malaysia, atau pergi kemana sahaja dunia memerlukan saya, menggunakan ilmu saya untuk berkhidmat kepada umat manusia. Tetapi dimanapun saya berada, saya akan sentiasa ingat, saya Nurul, saya dari Malaysia. Saya berbangga dengannya. Saya akan beritahu seluruh dunia betapa hebatnya rakyat Malaysia. Saya akan membuat setiap orang yang saya temui tahu bahwa Malaysia adalah tempat yang indah. Saya akan menggunakan seluruh hidup saya untuk mengharumkan nama Malaysia, memberi sumbangan kepada kemajuan manusia. Matahari terbenam, Sungai Charles berkilauan. Saya teringat Sungai Klang di Malaysia, teringat matahari terbenam di tanah air, walaupun di perantauan, hati saya sentiasa terikat dengan tanah itu. Malaysia, rumahku, akarku, kebanggaanku. Tidak kira setinggi mana saya terbang, sejauh mana saya pergi, kau akan sentiasa menjadi bintang paling terang di hatiku. Saya adalah anak Malaysia. Saya akan membuat cahaya Malaysia menerangi dunia. Kisah ini belum berakhir, karena impian tidak akan pernah berakhir. Setiap hari adalah permulaan baru. Setiap hari ada kemungkinan baru. Saya tersenyum, berjalan menuju masa depan. Dengan kasih sayang dari Malaysia, dengan harapan yang tidak terhingga, karena saya tahu, cahaya sejati bukan untuk ditunjuk-tunjuk, tetapi untuk menerangi jalan orang lain.
Kejayaan sejati bukan mengatasi orang lain, tetapi mencapai kejayaan bersama-sama. Kebanggaan sejati bukan memandang rendah orang lain, tetapi membuat orang lain menjadi lebih baik karena mengenali Anda. Inilah kebijaksanaan yang Malaysia ajarkan kepada saya. Inilah kepercayaan yang akan saya amalkan sepanjang hidup saya. Nama saya Nurul, saya dari Malaysia. Kisah saya masih terus ditulis. Dan cahaya Malaysia akan sentiasa bersinar di hati saya selamanya.